Cubaan satu dua. Cubaan satu dua. Baik, insyaAllah kita buka majlis kita dengan kita sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil nizam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jiddah, wa hazabal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadada'al jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maksudnya demi masa semua manusia itu semuanya berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman serta mengerjakan amal yang soleh dan bersama dengan kebenaran dan bersama dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid." Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tazakkura wa tazkir, wa naf'a wa intifa', wa ifadat wa istifadah, wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli, wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khiri ibtigha'a wajhillah al-mardati wal kubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang rahmati semudahkan al-qadir dari imam kita. Tak lupa juga semudahkan Tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa masjid, Tuan Haji, Tuan Hajah, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung berkenaan bab munakahat, kahwin. Malam ini kita sambung berkenaan dengan perempuan yang haram dikahwini. Hari itu malam ini kita lihat perempuan yang haram sementara.
haram sementara, haram hirmatun muaqqatah, haram yang sementara ataupun haram berwaktu. Haram yang sementara bermaksud perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu atas sebab-sebab tertentu. Perempuan yang sementara bermaksud perempuan yang haram dikahwini, dikatakan haram muaqqatah, haram sementara, bermaksud perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu atas sebab-sebab tertentu. Apabila sebab yang tersebut hilang, perempuan itu pun bolehlah dikahwini. Bila sebab tu dah tak ada, barulah boleh berkahwin dengan perempuan tersebut. Sekiranya perempuan itu dikahwini sebelum sebabnya hilang perkahwinan tersebut, maka perkahwinan itu dikira batal. Akad itu batal lah. Qabla zawali sababul hirmati kana aqdu batil. Sebelum hilangnya sebab itu, maka perkahwinan itu dikira batal. Kalau sebab itu ataupun elat tu dah tak ada, maka barulah boleh kahwin. Okey, perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu ialah contohnya adik-beradik isteri kan. Ajam'u baina ukhtaini, menghimpunkan dua adik-beradik serentak, kahwin kakak dan bersama-sama kahwin adik kan, ataupun kahwin adik lepas tu kahwin kakak pula. Macam tu, mana dia kumpulkan sekali. Ini dikatakan haram muaqqatah. Kalau adik tu dah meninggal, barulah boleh kahwin kakak, ataupun kakak tu dah meninggal, barulah boleh kahwin adik. Macam tu, itu dikatakan haram sementara muaqqatah. Jadi adik-beradik perempuan sama ada nasab atau susuan adalah haram dimadukan, sama ada dengan akad serentak ataupun akad yang berlainan. Akad serentak, sekali akad dua-dua dia kahwin, sekali akad tu dua-dua adik-beradik tu dia nikahan. Tak boleh lah, haram lah itu. Ataupun pagi kahwin dengan adik, petang dah kahwin kakak pula. Belum berapa dah kahwin kakak, dah kira memadu pula kan. Haram, tak sah kahwin itu, batal. Sekiranya akad itu berlaku serentak, pernikahan tersebut adalah batal. Dan jika berlainan masa, akad perkahwinan kedua batal. Kalau berlainan masa, contohnya pagi kahwin dengan adik, petang kahwin kakak, yang kahwin kakak tu kira batal lah, kahwin batal. Ataupun pagi kahwin kakak, petang kahwin adik, yang adik tu batal, mana yang kedua tu batal. Dia akad dia. Kalau dua-dua serentak, sekali akad dia kahwin kakak dengan adik serentak dalam satu akad, maka dua-dua tu maka dikira terbatal, tak sah. Jika isterinya diceraikan dan selesai iddahnya, atau telah meninggal dunia, halal bagi bekas suaminya mengahwini adik-beradik bekas isterinya. Jadi kalau seandainya kahwin kakak, lepas tu kawan kakak meninggal maka suami tadi bolehlah kahwin dengan adik pula. Macam tu. Kalau tak meninggal, contohnya cerai, macam tu, bolehlah kahwin dengan kakak pula. Tapi dengan syarat dah selesai iddah lah. Sebab pejabat agama dia tak akan bagi cerai secara automatik. Biasanya dia akan habis dah dulu, bekas isteri itu barulah kahwin yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Surah An-Nisa ayat 23. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan diharamkan kamu menghimpunkan dua adik-beradik sekali untuk menjadi isteri kamu.
kecuali yang telah berlaku pada masa lalu, illa ma qad salaf. Kalau jadi masa dahululah, innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang pertama. Yang kedua, bermadu dengan ibu saudara belah bapa. Bermadu dengan ibu saudara sebelah bapa, ibu saudara sebelah ibu, anak saudara adik-beradik perempuan, anak saudara adik-beradik lelaki, dan cucu daripada anak lelaki dan perempuan. Cucu daripada anak lelaki atau perempuan pun sama jugalah. Dia sama rupa macam himpunkan dua adik-beradik tadi. Dua adik-beradik tu tak kisah tadi kan, sama ada dua beradik seibu sebapa ke, ataupun dua adik-beradik sebapa, ataupun dua adik-beradik satu mak. Dua adik-beradik seibu sebapa, ataupun dua adik-beradik satu ibu, ataupun dua adik-beradik satu mak. Mana ayah lain, mak sama, mana tak bolehlah dihimpunkan. Asal nama kata adik-beradik tak boleh. Baik, kemudian yang kedua tadi, bermadu dengan ibu saudara sebelah bapa. Bermadu dengan ibu saudara, maknanya dihimpunkan isteri tadi dengan ibu saudaranya. Dia kahwin dengan isteri dia, kemudian dia kahwin dengan ibu saudara sebelah bapa kepada isteri tadi. Ibu saudara sebelah bapa kepada isteri, ataupun ibu saudara sebelah bapa dan sebelah ibu. Ibu saudara sebelah ibu. Kita ingat tak boleh menghimpunkan anak saudara adik-beradik perempuan dengan isteri kita tadi. Isteri kita, lepas tu kita kahwin dengan anak saudara adik-beradik perempuan ibu kita. Kemudian anak saudara adik-beradik lelaki dan cucu daripada anak lelaki dan perempuan pun tak bolehlah, tak boleh dimadukan. Jadi para fuqaha membuat kaedah bagi menentukan perempuan yang haram dimadukan. Mereka menyatakan dua orang perempuan haram bermadu seandainya seorang daripada mereka lelaki mereka tak boleh berkahwin. Mereka menyatakan dua orang perempuan haram bermadu seandainya seorang daripada mereka lelaki mereka tak boleh kahwin. Ini berdasarkan pada hadis wa anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Janganlah kamu Nabi bersabda, perempuan jangan dimadukan dengan ibu saudara sebelah bapa dan ibu saudara sebelah ibu pun tak boleh. Perempuan jangan dimadukan dengan ibu saudara sebelah bapa perempuan itu, ataupun ibu saudara sebelah ibu kepada perempuan tu lah. Ibu saudara sebelah ibu tu tak boleh. Tak boleh lah dimadukan. Gitu. Boleh tak tadi? Baik, kemudian hikmah haram bermadu semua perempuan yang dinyatakan sebelum ini adalah untuk mengelakkan perasaan dengki di kalangan saudara mara. Hikmah haram bermadu semua perempuan yang dinyatakan sebelum ini adalah untuk mengelakkan perasaan dengki di kalangan saudara mara. Saudara mara pun bergaduh, apalagi bukan saudara mara, tuan-tuan. Tak? Dia tak kisahlah saudara mara ke tak mara ke kan. Biasalah perempuan ni, contohnya perempuan nak tak boleh madu, tak nak dia lah kan. Tunggu dia mati lubang dia. Dia dah mati so abang tu pulang lah, madu ke tak madu kali soal lagi kan. Itu biasalah tu. Ustazah punya tu juga, walaupun ustazah pandai tu, ustazah mensyurkan poligami ustazah, tapi orang lain boleh, dia tak boleh kata. Dia jangan kata. Perempuan lain boleh lah kata. Ustazah pun cakap macam tu. Baik kan? Macam tu.
Yang perempuan muda lah, yang tua nikah tak nak tu. Dia tanya kan, tu tak nak kan. Walaupun ada orang nak kan, walaupun orang tak nak dia dah payah dan leceh. Dia nak tengok cucu dan payah. Kan ada lelaki kan susah dia nak borak dia. Kan. Senang dia kalau solo kan, senang nak pergi tengok cucu, lumpuh. Takkan susah nak borak. Biasalah tu alasan perempuan lah. Baik, hikmah haram bermalu semua perempuan dinyatakan sebelum ni adalah untuk mengelakkan perasaan dengki di kalangan saudara mara. Mana saudara mara pun boleh berlakunya perasaan dengki, apalagi bukan saudara mara. Lagi pula huru-hara. Mungkin perang dunia ketiga, keempat dan sebagainya. Kita tak semua orang lah macam tu. Tak semualah perempuan macam tu. Ada perempuan okey je, tak masalah. Siap bercari pula. Kemam. Kalau isi imam tu tak apa bang, secaikan tak bang. Semua berani tak berani lah dia. Baik, hal ini adalah kerana ia akan menimbulkan perasaan cemburu di kalangan isteri tersebut. Lelaki kolak lah dengar kan. Aduh. Baik, hal ini berdasarkan hadis ada Nabi SAW naha an tazawwajal maratu ala ammati wa khalati wa qala inna kunna iza fa'altunna zalika qata'tunna arhamakunna. Maksudnya Nabi melarang seorang perempuan dimadukan dengan ibu saudara sebelah bapa dan ibu saudara sebelah ibu. Faham kan? Ibu saudara sebelah bapa, faham kan? Ibu saudara sebelah bapa dan ibu saudara sebelah ibu. Mana adik beradik bapa lah. Ni perempuan kita, isteri kita, dia ada makcik dia. Kan, kahwin dengan isteri kita dan kita pun kahwin dengan makcik dia. Makcik yang sebelah bapa ataupun yang sebelah ibu. Kan, mana bermadu dah dua tu. Jadi Nabi menegah. Nabi bersabda, jika kamu lakukannya berarti kamu memutuskan hubungan persaudaraan. Gitu. Begitu juga hadis an Isa ibni Talha qala naha Rasulullah SAW antun kihal mar'atu ala qarabatiha mahabatal qati'ah. Yang bermaksud daripada Isa bin Talha, katanya Rasulullah SAW melarang perempuan dimadukan dengan saudara maranya kerana dibimbangi akan memutuskan silaturahim. Sebabnya tak bolehlah dimadukan. Yang nak madu ni mesti memadu yang bukan saudara mara lah, orang jauh kan. Ataupun dia tak ada pertalian dengan isteri kita, bolehlah dimadukan. Tu pun kalau dia nak dimadukan lah. Kalau tak nak kan janganlah, pujuk dulu. Pujuk kan. Ada yang kadang-kadang berkahwin dengan isteri kedua tapi disembunyikan. Perkahwinan tu pun ada juga. Itu saya mengajar di mana tu? Mengajar di Masjid Dijan. Ada persoalan berkenaan dengan orang kata suami-suami yang menyembunyikan ni, menyembunyikan isteri yang kedua. Suami menyembunyikan isteri kedua. Dia tak nak beritahu pada isteri yang pertama berkenaan yang dia ni, suami ni kahwin seorang lagi. Dan biasanya nikah ni nikah di sepadan lah macam tu. Dalam persoalan lagi tu, macam mana dengan pernikahan tu Ustaz? Macam tu. Yang tak beritahu ni, tengoklah pernikahan ni macam mana. Kan, nikah sepadan tu macam mana, juru nikah ni macam mana, dilantik oleh kerajaan Thailand atau tidak. Macam tu. Kalau dilantik oleh kerajaan Thailand, diiktiraf, pernikahan salah. Kalau tak iktiraf, tu masalah tu. Kerana perempuan ni bila nikah di Thailand, dia tak bawa wali. So siapa wali dia? Siapa wali perempuan itu? Sedangkan salah satu syarat nikah ialah wali mesti ada. Wali mesti ada. Bila nikah di Thailand, biasa memang tak bawa wali. Memang nak sembunyikan perkara tu kan daripada keluarga perempuan tu.
Kita apa lagi kalau keluarga berisi kita kan, memang nak beritahu sonyak je macam tu. Salah bila nikah Thailand ni, siapa wali dia? Siapa juru nikah dia? Biasanya juru nikah itulah yang menjadi wali dia. Dan namanya ialah wali am, wali umum. Dia tak kata wali hakim, tapi dia katakan wali am. Maka juru nikah itulah menjadi wali kepada perempuan itu. Kalau juru nikah tu tak dilantik oleh kerajaan Thailand, main belakang je kan, jadi macam mana pernikahan tu nak nyatakan sah atau tak sah? Masalah satu juru nikah, satu lagi masalah wali perempuan tu. Sebab wali itu tentu tak dilantik oleh pemerintah. Sedangkan kita di Malaysia pun wali kalau wali hakim mesti dilantik oleh pemerintah. Wali hakim mesti dilantik oleh pemerintah. Gitu. Kalau di sana wali am mesti dilantik oleh pemerintah. Mana perempuan itu wali dia ialah wali am itu. Sebab biasanya perempuan tak bawa wali. Kecuali lah perempuan dia akan bawa wali dia nikah di sana. Perempuan bawa wali dia di sana dan wali itu yang menikahkan di sana. Tak ada masalah. Sekarang ni perempuan tak bawa wali dia. So siapa wali? Sedangkan wali salah satu persyarat sah nikah itu. Dan sudah tentu walinya itulah yang juru nikah itu sebagai wali dia, wali am. Dia sebagai juru nikah dan dia sebagai wali am, wali umum kepada perempuan itu. Jadi kalau dia tidak dilantik oleh pemerintah, sudah itu pernikahan itu tak sah. Ada orang kata sah lagi syarat ustaz. Macam tu. Masalahnya wali tu lah yang tak lantik, minta. Sebab ada pasangan-pasangan nikah sana, dia sembunyikan pernikahan tu. Dia tak beritahu polisi yang pertama. Lepas tu dia tak mendaftarkan pernikahan tu. Bila tak daftarkan pernikahan tu, tu jadi masalah. Kalau seandainya ada anak esok, kalau seandainya ada anak, so anak tu macam mana? Betul lah susah nak orang kata didaftarkan sebagai orang Malaysia kan. Tak boleh kita nak daftarkan sebagai orang Malaysia, sebagai penduduk tetap Malaysia, warga negara. Sebab apa? Tidak ada dokumentasi menyatakan bahawa dia nikah di Malaysia. Sebab apa? Dia tak daftarkan di Malaysia, dia hanya daftar di Thailand je. Tu kalau nasib, kalau pernikahan tu sah. Kalau nasib pernikahan tak sah, dan anak tak sah taraf pula. Tentu anak tu tak sah taraf. Dan tak sah taraf, sudah tentu pernikahan tu maka dikirakan zina lah pernikahan tu. Berterusan lah perzinahan tu. Itu sebabnya bila dah nikah katanya, balik ke Malaysia terus pergi daftarkan. Terus pergi ke pejabat agama untuk daftarkan pernikahan tu. Dia pejabat agama, contohnya bagi orang Pago, dia akan ada list senarai juru nikah yang dilantik oleh kerajaan Thailand. Dia ada list tu senarai tu. Dia ada nama dia dan ada tanda tangan. Orang ni, Pak Haji ni, nama ni, tanda tangan ni macam ni. Pak Haji ni nama ni kan, tanda tangan ni macam ni. Bagi orang Pago, dia dah ada list tu. Dia akan matchkan dengan sijil nikah di Thailand tu. Contohnya Thailand nikah kat mana? Songla kan tu kan. Contoh nikah di Songla, dia akan ada sijil nikah Songla tu. Sijil nikah tu dia ada tanda tangan pendaftar dia, juru nikah tu. Dia akan matchkan dengan tally kan yang ada kat pejabat agama bagian keluarga. Okey. Jadi kalau pernikahan, kalau tally, nanti akan diajukan ke mahkamah pula untuk dibuat pengesahan oleh mahkamah. Mahkamah pun tanyalah, hakim biasalah tanya, kau nikah tu kat mana? Macam mana kau masuk ke Thailand? Kau naik apa? Ataupun kau nikah kat Kelantan je. Dia nikah nikah Thailand, tapi nikah kat Thailand, kat Thailand apa? Kelantan je. Gitu. Dia mestilah nikah di Thailand, tak boleh nikah di Kelantan ataupun di Kedah.
Sebab dia luar daripada kuasa dia. Kalau dia nikah tu Thailand, lepas itu bawa ke Kelantan, nikah di Kelantan, maka tu dah luar daripada bidang kuasa dia. Jadi pernikahan tu tak salah. Sebab bidang kuasa dia diberi oleh kerajaan Thailand. Kawasan jajahan dia kawasan mana? Tu je kawasan jajahan dia, tak boleh masuk kawasan lain. Macam imam lah, jadi imam sepadan mana? Listum je kan? Jangan masuk Port Alin. Jangan masuk Port Alin, kenapa ada orang? Tak lama tu nama imam pun naik lah. Imam kat sini kuasa orang, tapi nikah kat Senayan. Mengamuk orang imam Senayan. Ini dah luar masuk porak orang lain ni. Jadi kat situ, kat Thailand pun jatuh juga. Dia ada kawasan dia, porak-porak di sini. Tak boleh masuk porak lain dah. Kita salah nikah tu. Masalahnya anak lah, kalau ada anak macam tu. Sebabnya pernikahan di Thailand kalau boleh janganlah disembunyikan. Satu lagi ialah kalau seandainya suami itu meninggal. Bila suami meninggal, sedangkan pernikahan itu tidak didaftarkan di Indonesia, masih lagi pakai segi Thailand. Jadi kalau dalam pembahagian harta pusaka, jadi isi kedua tu dia tak akan dapat apa-apa lah. Tak dapat, kosong lah, lopongnya tu. Walaupun suami duit banyak, 20,000 duit dari suami kan. Jadi tak sampai. Mungkin dia nak usaha untuk daftarkan, mungkin lah. Tapi dalam masa proses nak daftarkan tu, sebab suami dah meninggal, baru sibuk nak daftarkan. Kan dalam masa nak daftarkan tu, duit pusaka pun habis. Duit pusaka pun habis. Dikelotai ada orang. Dia keluarga berhasil pertama kan. Sebab apa? Pernikahan tak didaftarkan. Sebab nak daftar pun makan masa juga. Takkan jadi time tu suami meninggal, time tu sibuk nak daftarkan. Bila selesai, itu masalah dia. Sebabnya tak kisahlah, biasalah lelaki kadang kahwin lebih ke seorang, ada si kedua, ketiga dan sebagainya. Tapi pernikahan tu mestilah didaftarkan dengan cepat, segeralah, supaya jangan ada masalah kemudian. Baik, seterusnya tuan-tuan, perkahwinan lebih daripada 4 orang perempuan. Tadi bawah tadi, Rasulullah melarang perempuan dimadukan dengan saudara maranya kerana dibimbangi akan memutuskan silaturahim. Jika seseorang daripada perempuan tersebut diceraikan dan selesai iddahnya atau meninggal dunia, bolehlah saudaranya yang seorang lagi untuk dikahwini. Nampak? Sama juga macam tadi lah. Mana kalau nak kahwin dengan kakak, tunggulah adik meninggal dulu. Ataupun nak kahwin dengan adik, tunggu kakak meninggal. Tapi jangan minta kakak meninggal dulu lah. Kakak dia meninggal kan gitu. Baik. Kemudian berkahwin lebih daripada 4 orang perempuan. Seorang lelaki tidak boleh mengahwini perempuan yang kelima ketika mempunyai 4 orang isteri. Ia hanya dibenarkan apabila seorang daripada isteri yang sedia ada itu meninggal dunia atau diceraikan dan selesai iddahnya. Sama ada meninggal dunia atau diceraikan. Tak 1 ke, talak 2, talak 3 ke kan, dan iddah pun habis, barulah ditambah kotak lagi kan. Mampu tambah kotak. Ni kotak-kotak tak tambah ni, seorang je kan. Ada yang tak berani langsung boleh, ada juga seorang pun tak berani. Bujang sampai berlindung macam mana tu? Bujang je kan. Sedangkan mampu kan, sedangkan Nabi SAW menjurus supaya berkahwin. Ya ma'syari sabab, balai pemuda, barang siapa di kalangan kamu mampu berkahwin, maka naklah berkahwin. Kerana dengan berkahwin tadi memelihara pandangan mata, memelihara kemaluan, buat benda yang tak elok. Barang siapa yang tak mampu berkahwin, maka naklah dia berpuasa. Tu seruan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi berkenaan dengan bermadu tadi.
Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Maka kahwinlah dengan siapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, sama ada 2, 3 atau 4. 2, 3 ataupun 4. Macam tu. Boleh tak? Tapi dengan syarat mampulah dan berani. Kadang kenapa orang tak kahwin lebih pada 2, lebih 1? Masalahnya saya tak berani dengan isteri saya. Kan? Tak berani. Isteri tak takut dengan saya kata. Bukan saya tak takut dengan isteri, tapi isteri tak takut dengan saya. Baik, begitu juga hadis an Qais bin Haris radhiyallahu ta'ala qala aslamtu wa indi samanu niswatin fa zakartu zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtar minhunna arba'an. Yang bermaksud daripada Qais bin Al-Haris, katanya aku telah memeluk seorang Islam. Aku telah masuk Islam dan ketika itu aku mempunyai 8 orang isteri. Masya-Allah. 8 kan isteri. Lalu aku memberitahu Nabi tentang perkara tadi. Maka Nabi bersabda, pilihlah 4 orang daripada mereka. Pilih 4 je lah. Mana 4 lagi kenalah ceraikan. Jadi itu dalam konteks agama Islam lah. Dalam agama lain kan, agama lain tu tak tentu juga. Ada yang kadang-kadang agama lain pun kan tak bagi, dia hanya seorang je, tak boleh lebih pada 2 kan. Ada agama lain tu sampai berpuluh isteri pun ada. Dia tuan-tuan melihat dalam YouTube, isteri yang punya lelaki punya isteri yang ramai. Saya tengok dalam YouTube banyak. Ada 50, ada 70 isteri kan. Ramai. Macam mana tu agama ramai tu? Lebih pada 30. Sebulan pun 30 hari je. Ini sampai 50 isteri dia. Macam mana nak putar tu pusing tu, gelaran tu. Maknanya semalam tu 2 orang lah gitu. Tahu tak? Tak tahulah kudrat macam mana. Ni cerita lelaki tu kan, perempuan tak payah nongah sebenarnya. Besok je. Tapi kita umum lah kan gitu. Baik, pengawin ni perempuan musyrik yang menyembah berhala. Perempuan musyrik yang dimaksudkan ialah penganut agama yang tidak mempunyai kitab samawi. Perempuan ni halal dikahwini jika dia telah masuk Islam. Perempuan musyrik yang dimaksudkan ialah penganut agama yang tidak mempunyai kitab samawi. Perempuan ini halal dikahwini jika telah masuk Islam. Mana ini bukan golongan ahli kitab lah. Dia ada golongan ahli kitab, ada yang bukan ahli kitab. Kalau golongan kitab ni yang biasalah, yang agama sebelum ni agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Jadi kita boleh berkahwin dengan dia, tapi dengan syarat dia masuk Islam. Masuk Islam barulah kita boleh kahwin. Mengahwini perempuan yang musyrik yang menyembah berhala. Perempuan musyrik ini maksud ialah penganut agama yang tidak mempunyai kitab samawi. Perempuan ini halal dikahwini jika telah menganut Islam. Selagi mana tak masuk Islam, selagi itulah maka tak boleh kita berkahwin dengan dia. Walaupun kamu lelaki Muslim tu sayang ke, cinta ke apa semua sebagainya, tetapi dia masih agama Hindu, dia masih agama Buddha ada lagi, dia masih agama Kristian ada lagi, ajak Islam tak nak. Jadi haramlah kita berkahwin dengan dia. Kalau masuk Islam nanti baru boleh kahwin. Tapi janganlah beritahulah dengan dia, jangan hanya masuk Islam ni semata-mata untuk berkahwin. Saya di pejabat agama bahagian ukhuwah ni, mana-mana perempuan yang lelaki ke, tak kisah lelaki perempuan, bila nak masuk Islam ni, kadang kita tanya kenapa nak masuk Islam. Dia kata nak kahwin. Kerana nak berkahwin maka dia masuk Islam. Kita kena betulkan dia niat dia tu.
Jangan kamu masuk Islam ni semata-mata untuk berkahwin. Betulkan niat, perkemaskan niat lah. Niatlah masuk Islam kerana Allah, supaya dapat pahala. Kan? Takut nanti bila kamu niat masuk Islam kerana nak kahwin, tiba-tiba tak jadi kahwin. Macam mana? Tiba-tiba terputus hubungan dengan lelaki yang kamu sayang kita kan. Takut nanti kamu pusing balik, masuk agama asal balik. Sebab apa? Niat tadi nak kahwin, tiba-tiba tak jadi kahwin. Kita juga dengan lelaki. Lelaki nak masuk Islam ni, sebab apa kalau Islam? Kan nak kahwin kita dengan perempuan Melayu. Kita kena betulkanlah niat itu. Jangan semata-mata nak kahwin. Niatlah kerana Allah Ta'ala, walaupun belum masuk Islam lagi, tapi kita niat kerana Allah, supaya kalau seandainya in case terjadi apa-apa, mana tak jadi kahwin, putus cinta ke dan sebagainya, dalam proses nak kahwin tadi tiba-tiba tak jadi. Jadi tak adalah kata tuang terbalik ke situ. Tertangkup ke situ. Tak adalah kata dia Ustaz masuk agama dia balik. Sebab niat dia kita dah betulkan. Kita beritahu dengan dia, kalau tak jadi nanti mungkin ada orang lain pula yang akan ganti. Adalah perempuan lain ke lelaki lain yang kamu berjumpa. Yang penting kamu tak kembali semula pada agama asal kamu. Sebab masuk Islam ni tak boleh macam tukar baju cakap. Masuk Islam bukan macam tukar baju. Hari ni pakai baju lain, besok pakai baju lain, lusa pakai baju lain, tak boleh. Kalau masuk Islam tu konsentrate Islam. Walau apa-apa yang berlaku kat kamu, susah ke, senang ke, kan, fakir ke, kaya ke, kamu dah masuk Islam ni, jangan kamu kembali pada agama asal semula. Sebab setiap orang tu mesti ada ujian dan cabaran dia. Hatta orang Islam pun dia juga mesti ada ujian dan cabaran. Agama lain pun itu juga mesti ada ujian dan cabaran. Ada kaya miskin, tak kisahlah agama Hindu ke Buddha ke, masing-masing pun ada kaya dan susah. Islam juga ada yang kaya, ada yang susah. Kamu kena faham lah. Iaitu kita niat tu kerana Allah Ta'ala. Kemudian jangan putuskan hubungan kamu. Jangan putus hubungan dengan keluarga yang asal. Walaupun kamu dah masuk Islam, walaupun kamu seorang masuk Islam, tapi mak ayah tak masuk Islam, so jangan putus hubungan dengan mak ayah. Sebab pertalian darah tu masih ada, walaupun agama lain. Kamu dah masuk Islam, dia masih agama Hindu ke Buddha. Kecuali lah kalau dia mengajak kamu kembali pada agama asal, itu lain. Tapi kalau dia tak ajak, dia okey je, tak ada masalah, kan, cuma dia tak Islam, kamu dia Islam, so janganlah putus hubungan. Tetap kena buat baiklah dengan dia. Bagilah duit, kalau dah time-time gaji tu bulan-bulan, tak nak bagilah mak ayah, walaupun dia masih agama asal dia. Itu kena santunilah dia. Kemungkinan suatu hari dia akan tarik pada Islam pula. Itu. Baik. Kemudian kena tingkatkan ilmu. Bila masuk Islam ni kena ada peningkatan ilmu. Jangan dalam masa setahun ni, tahun pertama dengan tahun yang kelima, macam tu juga ilmu kamu. Ngaji pun tak reti-reti, kan, sebut alif bata pun tak reti-reti. Baca Fatihah pun macam tu juga. Tak ada perbezaan, tidak ada penambahan ilmu. Mesti ada penambahan ilmu, peningkatan, ikut kelas agama. Makanya tak nak nanti tahun pertama kamu macam ni, tahun kelima pun macam tu juga. Baca Fatihah pun tak betul juga, walaupun dah 5 tahun Islam, walaupun dah 10 tahun Islam, tapi baca Fatihah pun tu melarang lagi. Kita bagi nasihat dia awal-awal senang. Satu lagi, masuk Islam jangan kena duit. Betul. Jangan kena duit, jangan kena allowance, jangan kena dapat sebati. Sebab
Yalah, masuk Islam ni kadang-kadang orang ni dia dapat info macam ni. Kalau kau masuk Islam kau dapat menyanyi-menyanyi. Dapat allowance sebulan 200 lebih. Bawah 5 tahun. Lepas tu masuk Islam pula dapat Sarwati 2,000 ringgit. Mais bagi kan Sarwati. Jadi yang masuk Islam kena duit. Duit tu sampingan. Kalau ada lah. Tak ada nak buat macam mana. InsyaAllah ada lah. Tapi jangan niat kita kena duit ya. Betulkanlah niat tu. Sebab nanti kalau tak dapat mengamuk lah. Kau masuk Islam kau dapat banyaknya. Oh, kita janjikan macam-macam. Kita janjikan emas, bunga dan sebagainya pada dia. Tiba-tiba tak dapat tuan. Dicari kita balik. Ustaz cakap ni mana dah kan? Tak tahu. Jadi kita jangan macam tu. Kita beritahu dah awal. Nama Islam dengan kena duit, kena allowance dan sebagainya. Benda tu sampingan. Kalau ada, tak ada sudah. Tapi biasa memang ada lah, dapat lah. Gitu. Islam biasanya 2,000. Kalau masuk anak beranak lagi, macam tadi 4 orang. 4 orang tadi masuk Islam. Suami isteri, anak 2 orang. Mana kalau suami 2,000, isteri 2,000, anak. So apa 8,000 tu kan? 8,000. Tapi dengan syarat dia kena ikut kelas Islam. Dia dulu kita bagi asal masuk Islam dia akan dapat 2,000. Akan dimasukkan transfer dalam akaun dia 2,000 oleh Mais lah. Tu sekarang ni kita buat perubahan. Maknanya masuk Islam je kita bagi 1,000 dulu. Lepas tu dia kena ikut kelas pengajian. Paling tidak pun 2-3 kali kelas. Baru akan ditransfer baki lagi 2,000 lagi. Sebab ada kadang-kadang dah dapat 2,000 tu hilang. Dapat 2,000 tu hilang kan. Nombor aset ke nombor telefon apa bagi tu bila hubungi tak ada lagi di tempat sebut. Sudah berpindah gitu. Hubungi aset tak dapat. Gitu. Yang jawab kerani jawab. Kan? Macam tu, dia kata tak dapat dihubungi. Macam tu. Tu masalah kan? Masalah yang berlaku. Terusnya lah. Ada lagi masalah lain. Yang hanya tiap-tiap bulan dapat minta datang je barangmu, letak minta duit pun ada juga. Dan sebenarnya yang Mais bagi ni untuk yang masuk Islam bawah daripada 5 tahun. Atas 5 tahun tak payah lagi minta-minta dah. Memang Mais tak bagi. Dia bawah 5 tahun je. Yang dapat allowance tu bawah 5 tahun. Atas 5 tahun tak ada lagi dah. Ini dah 7 tahun 8 tahun masuk Islam pun masih lagi datang ke Mais. Minta duit tak masuk kata. Sedangkan dah lebih daripada 5 tahun dah. Baik. Okay tuan-tuan, ke mana tadi ke situ pula kan? Jadi mengawini perempuan musyrik yang menyembah berhala. Perempuan musyrik yang dimaksud ialah penganut agama yang tidak mempunyai kitab samawi. Contohnya agama Hindu kan, Buddha dan sebagainya. Perempuan ni halal dikahwini jika dia tak masuk Islam. Bila dah syahadah saja kan, lah boleh dah dapat kat Islam. Dia bukan syahadah saja dapat kat Islam dia. Lepas tu IC pun tukar. Sebaik-baiknya tukarlah IC dia tu. Sebab dekat IC itulah ada perkataan Islam tu. Selagi mana dia tak tukar IC dia, selagi itu perkataan Islam tak ada pada IC dia. Bila dah tukar IC, dah ada perkataan Islam. Senang lah. Mungkin kalau besok kalau dia meninggal, tak adalah masalah. Tak ada masalah berebut mayat. Sebab ada kadang-kadang dia masuk Islam kan, lepas tu dia tak daftarkan masuk Islam. Bila meninggal dunia, dah jadi masalah. Perebutan. Mana tak ada bukti menyatakan Islam. Kalau seandainya kad tak ada, kad Islam tak ada, IC pun tak tukar, tapi dalam sistem ada, boleh lagi. Boleh kita fight lagi kan, untuk kita kebumikan ke Islam. Kita tunjukkan kat polis, pihak kuasa, okey, ini buktinya yang dia ni Islam.
Cuma kad tak rapih lagi. Kad tak rapih, mungkin ada masalah dan sebagainya, maka kad tak rapih. Lepas tu IC pun tak tukar. Tapi kalau dia dalam sistem pun ada nama dia, kad Islam pun ada, IC pun tukar, lagi senang. Mana kad IC tu pun dapat Islam. Jadi ahli keluarga dia kalau tuntut mayat pun tak boleh. Dia nak bakar ke tak boleh. Sebab kita dah ada bukti dia ni Islam. Dia tak boleh buat apa. Kita pula kena rebut mayat tu dapatkan untuk uruskan secara Islam sebab mungkin lah. Betul. Sebab ada bukti dia ni Islam. Baik. Sunya peringatan. Seorang perempuan Islam tidak harus berkahwin dengan lelaki bukan Islam, walau apa pun agamanya. Sekali lagi seorang perempuan Islam tak harus berkahwin dengan lelaki bukan Islam, walau apa pun agamanya. Hal ini adalah kerana melalui perkahwinan wujudnya kekuasaan suami terhadap isteri, sedangkan tiada kekuasaan orang kafir terhadap orang Islam. Perempuan juga tidak akan terjamin agama kerana suaminya tidak beriman dengan agama yang menjadi tuntutan isteri dia. Kemungkinan akidah isteri pun boleh dipesongkan oleh suami sebab suami tak Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, walan yaj'alullahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah Ta'ala tidak sesekali akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk membinasakan orang-orang beriman. Itu juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'una ila al-jannah wa maghfirah bi'izni wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Jadi wala tunkuhul musyrikin, maksudnya jangan kamu nikah orang perempuan yang musyrik hatta yu'minu sehingga beriman. Wala tunkuhul musyrikin, jangan kamu nikah lelaki yang musyrik hatta yu'minu sehingga mereka beriman. Wal abdul mu'min, hamba yang beriman, khairun min musyrikin, lebih baik daripada lelaki yang musyrik. Walau ajabakum, walaupun lelaki musyrik itu menyukakan kamu ataupun kamu suka dengan dia, takjub dengan dia, tapi disebabkan dia musyrik tak boleh kahwin. Jadi itu juga tak boleh nikah dengan perempuan yang musyrik. Selagi mana dia tak beriman, selagi itu tak boleh. Dan pernikahan itu terbatal lah. Itulah pernikahan itu terus terbatal. Jadi kalau tahu benda tu kena buat aduan lah kepada pihak berkuasa. Jadi kita juga kalau kadang-kadang ada lelaki yang non-Muslim ni, dia nak masuk Islam, sedangkan dia ada isteri. Isteri tak nak masuk Islam, suami nak masuk Islam. Suami nak masuk Islam, isteri tak nak. Kita kena beritahu dengan dia, bila kamu masuk Islam, maka kamu telah terputus hubungan dengan isteri kamu. Tak boleh lagi tidur bersama. Okey, saya faham. Jangan faham je apa ni. Masih lagi kita kena beritahu, briefing dia macam tu sebelum dia syahadah. Ketiga, perempuan, kalau perempuan dia nak syahadah, dia Muslim, sedangkan dia ada suami. Kita kena beritahu dia. Lepas ni puan tak boleh lagi bersama dengan suami puan, sebab suami tak nak masuk Islam, puan seorang masuk Islam. Jadi kena mana terputus hubungan tu, tak boleh ni bersama kita. Sebab seorang Islam, seorang tak Islam, macam mana? Macam mana tak boleh? Mana dia kena pergi ke mahkamah lah untuk selesaikan undang-undang sibil, untuk selesaikan masalah dia tadi. Mana dia tak boleh bersama lagi. Okey? Sama ada suami dia setuju ke tak setuju tu terlantar dia lah. Sekarang ni dia dah, bila perempuan tu umur dah 18 tahun ke atas, mana lagi juga lelaki dah umur 18 tahun ke atas, memang dia bebas lah memilih agama. Walaupun dia ada suami dan isteri, tapi dia bebas memilih agama dia. Tapi bila dah masuk Islam, tak boleh lagi ada hubungan dengan suami dia tu, maka terputuslah hubungan dia. Kecuali dua-dua masuk Islam, kan macam tadi kan.
Ada sepasang tadi, anak dia 2 orang, empat masuk Islam. Anak suami isteri dengan anak 2 orang masuk Islam tadi. Senang. Mana dia akan kekal lah hubungan tu rumah tangga, sebab dulu masuk Islam suami isteri. Masalahnya kalau seorang masuk Islam, seorang tak nak. Ni parah kan. Tak boleh lah bersama kita. Kenalah pergi mahkamah untuk selesaikan. Isteri dah dapatkan perintah mahkamah, maknanya tidak lagi ada perhubungan suami isteri itu. Tak boleh bersama lagi. Baik. Yang maksud, janganlah kamu kahwini perempuan-perempuan Islam dengan lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman, malah memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah Ta'ala mengajak ke syurga dan beri keampunan dengan izinnya. Dan Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya kepada umat manusia supaya mereka dapat mengambil pelajaran daripadanya. Gitu. Boleh? Okey, cukuplah tuan-tuan pengajian kita malam ni. Sampai situ. Sampai situ. Jika lelaki musyrik pula muslim dah marah situ. Wallahu a'lam. Soalan Tadi sikit tentang mu'alaf tadi. Mu'alaf yang masuk agama Islam tadi, adakah memang digariskan bahawa ma'iz, bahawa mereka yang baru masuk Islam tadi selama 5 tahun dia dapat allowance daripada ma'iz? Ataupun bagaimana? Adakah asnaf ni tadi, golongan asnaf tadi ni termasuk di dalam penerima bantuan asnaf? Asnaf lain. Pasal pengalaman saya menguruskan golongan asnaf ni, golongan mu'alaf ni. Okey. Bila saya bertanyakan, dia kata dia baru masuk Islam dalam 2 tahun. Bila kita tanya ada dapat bantuan apa-apa daripada ma'iz, dia kata dia tak dapat apa bantuan. Jadi kita rujuk dengan pihak Baitul Mal. Bila kita rujuk dengan pihak Baitul Mal kata ini semua tanggungjawab di bawah pusat dakwah. Bila kita pergi pusat dakwah kata ni tanggungjawab Baitul Mal. Dan sebenarnya saya pun tanggungjawab Ustaz. Dia peruntukan tu daripada ma'iz. Yang agama hanya menguruskan saja. Yang agama menguruskan, mendaftarkan mu'alaf tu masuk dalam sistem ma'iz. Yang membayar ialah ma'iz. Duit semua ma'iz. Bukan pusat dakwah dia, pusat dakwah dia hanya menguruskan dia. Menguruskan masuk ke dalam sistem bagi ke Islam, kan? Lepas tu untuk sediakan borang-borang itu memang jawatan agama lah bagi orang semua. Sekarang ni yang kata 100% memang dah serah kepada jawatan agama berkenaan dengan mu'alaf ni. Tapi peruntukan duit itu ma'iz punya duit. Dan program-program jawatan agama pun banyak daripada ma'iz duit dia, bukan jawatan agama punya duit. Kita hanya menguruskan saja mu'alaf itu masuk ke dalam sistem dan kita hantar forward kepada ma'iz. Ma'iz dia akan check dulu sana, baru dia akan bayar dia masuk, transfer masuk dalam akaun mu'alaf itu sendiri, tapi dengan syarat bawah daripada 5 tahun. Kita take over dia ni, kita pantau keadaan dia ni bukan apa Ustaz. Dia dalam karya kita takut nanti kalau apa-apa berlaku pada dia, contohnya dia mati kan. Jadi menjadi tanggungjawab pihak masjid ni untuk tentang urusan jenazah dia kan. Jadi sebenarnya kalau tentang kad ni tadi bawah pusat dakwah kan Ustaz dia? Kad tu bawah pusat dakwah lah. Kad Islam bawah pusat dakwah. Tapi dana ma'iz. Kita hanya menguruskan saja. Sistem. Maksudnya sekarang kita kena ke ma'iz lah. Ya? Jadi macam kes tadi tu, maksudnya kalau kita mau bantuan terus ke ma'iz lah. Tengok dia dah lebih 5 tahun ke bawah 5 tahun. Kalau bawah 5 tahun, jabatan agama lah. Pergi ke jabatan agama, minta borang jabatan agama, isi borang tu dulu. Apa maklumat dia nak. Dah 2-3 kali kan dah saya panjat macam dekat kampung sini kan. Ada 2 kes di mana saudara baru Islam kita, dia baru masuk Islam. Tapi disebabkan perkara tu berlautan, bantuan tu tak kunjung tiba kan. Sudahnya dah masuk tahun keempat lah dia dah ni kan. Jadi dah
banyak dia miss setiap tahun tu. Bukan kita tak isi orang Ustaz, saya bantu dia isi orang semua. Tapi saya tak tahu di mana silap dia kan. Mungkin ada lah silap mana-mana. Mungkin ada lah kat mana-mana yang silap. Okay, Bila video kat orang tu Ustaz. kita cuba cek dulu lah. Pergi ke Ustaz awak Farui, bahagian unit ukhuwah. Pergi sana kita akan cuba cek macam mana Mungkin tak Ustaz. Ukhuwah. Ukhuwah ni untuk saudara baru kan. Nanti kita cek lah dulu macam mana, ada tak nama dalam sistem, ataupun dulu dia masuk Islam kat mana. Ada kan dia masuk Islam kat Selangor, kat luar pada Negeri Sembilan. Lepas itu minta bantuan Negeri Sembilan, mungkin kata tak berapa. Ya, dia masuk Negeri Sembilan tu kat mana? Kalau masuk Selangor, dia kena pergi Selangor lah, tak bantuan kat Selangor. Kalau Negeri Sembilan, kita bantulah sebab dia kat tu Negeri Sembilan. Sembilan yang keluar kan, berdata bawah kita. Itu. Kalau dia nak pindah daripada Selangor ke sini. Mana? Kalau kan sekarang dia dah berhijrah ke sini. Kita cubalah uruskan, dapatkan. Itu betul mais juga. Ada. Sebab ada juga kadang-kadang didaftarkan di Selangor, ada juga. Ada juga. Kita cuba jugalah. Itu betul mais lah. Kalau main bagi dapat. Saya dulu tadi berusaha di Baitul Mas Semandua. Lepas tu Baitul Mas Semandua kata tak apa cik pergi cek dekat center lah, dekat nilai. Saya pergi ke nilai. Bila saya pergi ke nilai, nilai kata tentang mualaf yang baru masuk Islam ni kena pergi ke pusat dakwah. Dia kata sini tolak sana tolak. Pergi tak pusat dakwah? Pusat dakwah tu saya belum jumpa. Tak pergi. Kena pergi dulu, nanti kita cek lah. Pergi ke pusat dakwah, bagi unit kuat. Kita ada 2-3 orang staff kan. Nanti dia cek dalam sistem macam ni. Tengok status, dia akan tengok status dulu mualaf ni. Status ni macam mana. Kadang ada silap-silap mana-mana kan, menyebabkan dia tak dapat. Macam tu. Kadang dia tak bagi nombor akaun. Ada juga kadang-kadang dah tukar nombor akaun pun ada. Duit dah masuk tapi akaun dah tukar. Tu duit kena tenang balik. Kadang nombor akaun problem, akaun dah ditutup, kita nak transfer ke akaun tu yang kadang dia tak dapat, dia mengamuk, dia tak dapat. Sedangkan kadang ada juga akaun blacklist dia bagi nombor akaun tapi akaun tu blacklist. Macam mana nak transfer duit? Sebab kan dia kena ikut transfer, dia tak bagi akaun, bagi tunai lah, dia mesti transfer dalam tu. Bila akaun dia problem, macam mana nak transfer? Dia kadang dia tak dapat, mengamuk. Dia kadang mengadu dengan YB pun ada. Ada kadang mengadu YB. Tengok-tengok dalam sistem kita dah transfer. Tapi dia tak dapat. Adalah sangkut mana-mana dengan tengok cek boleh lah. Kadang silap akaun dia. Akaun dia tak bagi tak betul. Gitu. Okay.